لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا ورسولنا المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrillah. Sama-sama kita memanjatkan sebanyak-banyak kesyukuran kita kehadrat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi subuh yang mulia ini kita dapat bertemu, berada bersama-sama, khususnya menunaikan kefarduan kita solat subuh secara berjamaah. Sebab kita tahu hadis Nabi ada menyebutkan kepada kita man salla al-isya fi jama'atin faka'annama salla nisful layl. Kan? Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah di masjid, seolah-olah dia menunaikan ibadah separuh malam. Sebahagian daripada malam. Kemudian disambung waman salla subh. Kemudian diikuti dengan solat subuh secara berjamaah di masjid ataupun di rumah Allah. Faka'annama seolah-olah dia menunaikan ataupun mendirikan al-lailu kulluh, seluruh malam. Kita kira hak ni hak ringan aku, bukanlah kita kata nak buat yang berat. Rasanya tak mampu nak buat yang berat. Kalau mampu alhamdulillah. Jadi hak ringan ni jangan duduk tinggal. Hak ringan sikit ni jangan duduk lepas. Yang rasa ada kekuatan bangun untuk mendirikan malam, alhamdulillah. Untuk qiyam al-lail, untuk menunaikan ibadat-ibadat malam kita. Tapi kita ambillah kesempatan yang kita dapat buat agak ringan. Alhamdulillah. Selamat berjumpa, selamat bertemu. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in dan mereka yang mendahului kita dalam kerja-kerja li'i'la'i kalimatillahi al-uliya, iaitu untuk menegakkan ataupun menyebarkan kalimah Allah yang mulia ini. InsyaAllah kita pun, saya sendirilah kadang-kadang jarang juga datang kalau tak ada program kan dekat masjid. Alhamdulillah, kalau kita tengok realitinya makin lama, tengok saya sendiri pun dah tua, kalau tengok sahabat-sahabat kita yang senior di sini rasa lagilah nampaknya makin dah bertambah umur, dan pasti itu hakikat akan berubah menjadi lebih agak tak sihat ataupun akan menjadi lebih lemah. Sebab kita semua akan binasa. Tadi Ustaz Talib kita baca dalam surah Salat, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan fan ni fana, akan musnah, finit, akan rosak ataupun akan pergi, akan hancur, akan hilang.
Yang kekalnya adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekalnya hanya Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi begitulah realiti kita pun akan melalui era yang sama, kan. Tunggu waktu masa masing-masing, apabila tiba waktunya akan kita pun fana lah, akan hilang, ataupun senang ceritanya dalam konteks dunia matilah dulu, kan, sebelum berpindah kepada alam seterusnya, alam kubur, alam barzakh, sehinggalah alam akhirat yang kita yakin semua kita akan dijemput ke sana pula, kerana yang sana lah yang kekal abadi, yang ni hanya sementara, kan, akan musnah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini saya nak bersama-sama dengan para jamaah meneruskan sedikit peringatan untuk saya lah, bukan untuk para jamaah sahaja, yang utamanya pasti bagi diri saya sendiri, untuk membicarakan tentang fadilatuz zikr, kelebihan, keutamaan dan juga fadilat melakukan zikir. Cuma kadang-kadang seringkali berlaku pertanyaan ataupun mereka nak tahu, Ustaz, mana lebih utama nak kita beristighfar? Istighfar ni dalam konteks nak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, kan? Sebab kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, menurut hadis-hadis beristighfar tidak kurang, ada hadis sebut 75 kali, ada sebut 100 kali, tapi range-nya banyak, beratus, kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu maksum, tak buat dosa, tak ada kesalahan pun, beristighfar lebih daripada jumlah yang kita kadang-kadang buat. Kita kalaulah alhamdulillah solat, dah solat, lepas solat, katakan solat 5 waktu, istighfar 3 kali, 5 kali 3 baru 15 kali. Kalaulah kita ni assalamualaikum, assalamualaikum, duduk berwirid. Kalau kita assalamualaikum, assalamualaikum, cah cabut, tak buat langsung, istighfar pun tak. Alhamdulillah, kalau buat tu paling tidak dapatlah 15, tapi kurang lagi, kan. Jadi mana lebih utama, istighfar ke ataupun berzikir? Nah, macam zikir ni kita buat selalunya untuk kita menambah hati, menambah ikatan, membersih ataupun menyucikan kita punya jiwa, kan. Tujuannya adalah untuk kita rasa seronok dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Subhanallah, kita masuk kategori zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, hatta benda-benda lain lagi lah yang banyak zikir yang kita ada. Selain daripada yang besar jugalah selawat ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi kalau kita tengok mana lebih utama, kita istighfar ke kita berzikir? Istighfar banyak ayat, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau nak baca ayat tentang kelebihan istighfar memang banyak juga. So, kita tak boleh nafikan. Tak dapat anak, kurang rezeki, insya-Allah kalau kita amal, Allah boleh kurniakan apa yang kita minta tersebut. Sebab ada sebut demikian. Sebab ada satu kisah seorang ulama ditanya pada dia, dia jawab benda sama, istighfar. Nak suruh orang kata turun rezeki pun istighfar, tak ada anak pun suruh istighfar. Jadi ada, kalau nak baca lebih lanjut tak apalah. Jadi mana lebih, sebab kita dah bercakap tentang zikir, kan? Mana lebih afdal ataupun lebih utama, kan? Maka kalau kita perhati antara istighfar dengan zikir ini, dia bergantung kepada situasi dan kedudukan kita sebenarnya. Situasi dan kedudukan kita waktu kita nak buat tersebut. Contohnya, kalau kita masih
baru untuk bertaubat. Dan arti kata kita ni dulu terlanjur banyak buat maksiat, banyak buat salah, ataupun dah kira terlanjur dengan perkara-perkara tak baik. Maka pada peringkat awal, untuk orang begini beristighfar adalah lebih utama. Beristighfar baginya adalah lebih utama. Sebab apa? Sebab ibaratnya beginilah. Kalau kita memiliki kain yang kotor, kain kita tu kotor, kena najis berat, maka kalau kita nak bersihkan kain itu, pasti lebih utama guna sabun yang berat ataupun klorok dan sebagainya, kan? Sebab itu baru boleh cuci dia. Jadi kalau kita ibaratkan kita banyak buat dosa, kita banyak buat maksiat, maka istighfar seolah-olah kita mahu membersihkan kain tadi. Utama untuk bersihkan, nak buang dulu kekotoran yang berat itu. Dan istighfar adalah dia punya kaedah yang paling berkesan untuk kita hapuskan dosa tersebut. Tapi kalau kita dah berpuluh tahun, alhamdulillah, kata yang berat-berat ni tak buat lah. Kalau yang kecil tu selalu berlaku dosa kecil, kata-kata kan, kita tak dapat lari lah senang. Kadang-kadang kita manusia lemah ni kan, banyak buat dosa. Jadi dosa besar, benda-benda nak bersih ni dah mungkin tak ada sangat lah pada tanggapan kita tu pun, kan. Moga-moga gitulah, seperti mana Allah tengok kita. Sebab kita ni dengan Allah selalu kita baca hadis kursi yang menyatakan perkara tersebut. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam hadis kursi, ana fi zanni abdi. Saya tak nak habiskan dah hadis, sebab kalau baca yang tu tak selesai yang kita nak baca ni, kan. Aku ni, kata Allah, pada sangkaan hamba-hambaku. Kita sendiri yang seolah-olahnya ada ukuran untuk setiap daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zanni abdi, sangkaan kita. Maknanya kalau kita menyangka diri kita dengan Allah baik, hubungan yang rapat. Sebab hadis tersebut sebut, jika kamu berjalan selangkah kepada aku ataupun berjalan sehasta kepada aku, kan? Itu beza. Kalau kita berjalan sehasta ataupun bergerak menuju Allah sehasta, Allah akan menuju kita sedepa. Ataupun kita menuju Allah selangkah, Allah dua langkah, ibaratnya. Mak itu dia kata zon abdi tu, sangkaan kita. Saya sebutkan tadi, jadi kita sendiri dengan Allah mesti ada sangkaan yang baik, dengan apa sahaja ketentuan dan juga ketetapan yang Allah yang kita tak tahu. Jadi kita kena buat begitulah. Jadi pada sangkaan, jangkaan ataupun zon kita dengan Allah, bahawa kita dah banyak buat yang baik dah lah, cuma tak lepas daripada dosa, tak boleh lapi lah, kan. Kita bukan maksum. Maka pada ketika itu zikir mungkin lebih baik. Sebab zikir ni ibarat saya sebutkan tadilah, kalau dalam konteks pakaian, seperti kita letak pelembut dia, kan. Macam letak apa, fabric ke softland, kan. Dah bersih dah, cantik dah, tapi kerah lagi, kan. Macam mana nak jadi lembut? Maka letaklah pelembut. Zikir adalah pelembut. Sebab itulah selalu kita sebut zikir ni dia akan jadi kita, orang kata hayyinan layyinan. Nak supaya kita punya keseronokan ibadah tu ada. Jadi hati kita jadi lembut, anggota-anggota kita menjadi mudah, jadi orang kata senang nak buat ibadah, nak bangun malam, nak taat, nak bla bla bla, kan, yang berkait dengan seronokan tadi, ataupun selalu kita sebut halawah itulah, halawatul ibadah kita tu dah ada. Bab zikir boleh kita jadi kita lebih dekat.
Cuma kita ni seperti biasalah bercakap pasal zikir, macam-macam jenis zikir yang ada kan. Selalu kita baca kitab zikir, Fadilatul Zikr Imam Nawawi banyak kan. Awal kita duk baca, tapi macam kata tu lah. Kita cerita senang arti kata bahawa macam mana suruh kan, minta buat. Tapi apa sahaja bentuk ibadah ni, zikir ke apa semua, kalau kita tak jadikan dia satu amalan yang kita sebutkan sebagai mulazamah kita, satu kelaziman ataupun satu tabiat lah. Walaupun kadang-kadang orang kata tabiat ni bunyi macam tak berapa nak baik lagi, sebab dia ada benda yang dibuat seolah-olahnya tanpa ada kerelaan yang sungguh-sungguh ataupun keikhlasan. Macam kita kata sembahyang jadi tabiat, lalu orang sebut macam tu kan, siapa waktu sembahyang, siapa waktu sembahyang, jadi tabiat sembahyang. Bunyi macam bagus, alhamdulillah lah, tabiat sembahyang bagus lah. Tapi kadang-kadang dia ada masalah juga, sebab sembahyang yang jadi tabiat ini dia tidak diikuti dengan penghayatan. Itu yang kita bimbang, dengan khusyuk hati-hatinya, itu yang kita bimbang. Jangan jadi tabiat, semua benda jadi tabiat, tapi kita tabiat pada peringkat untuk membuatnya okey, tapi sewaktu menunaikannya mesti ada penghayatan. Barulah dia jadi ada impak, kesan, kemanisan dan sebagainya. Bimbang ke sebut tabiat tengah agak sebab kita kata ramai orang kata lah kan, bayar jadi tabiat, apa tu gak maksiat buat juga. Kita bimbang macam tu lah. Sebab sembahyang tu seolah-olahnya macam adat je. Adat bangun, masuk sembahyang. Buat seadanya. Kadang-kadang sembahyang cepatnya lebih mengalahkan orang kata lipas kudung kan. 4 rakaat 3 minit 2 minit siap. Apa-apa siap. Otomatik tanya sembahyang dah, sembahyang. Macam anak-anak kita sembahyang kan. Sebab dia sembahyang kerana kita punya. Anak-anak kita sembahyang kerana kita paksa dia. Betul lah waktu kecil okey lah macam tu. Tapi takkanlah begitu majang. Ya daripada muda pak tua. Itu dia. Jadi kita moga-moga ada dia punya keteronokan tadi. Kemanisan dalam kita buat. Jadi fadilat, kalau nak sebut pasal kelebihan fadilat zikir ni, kita nak supaya dia menambat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maksudnya kita kadang-kadang ada masa, tapi masa kita itu kita tak ikuti dengan zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang boleh melembut dan mendekatkan. Habis masa saja kata orang. Kadang-kadang sembang entah apa-apa kan, cakap entah apa-apa, sembang kedai kopi 2 jam, sekejap Allah 2 jam dah. Zikir 10 minit tu rasa panas punggung dah kata orang tu, rasa penat dah. Allah zikir 10 minit kan. Berlaku. Saya sendirilah pun kata orang lain kan. Sembang kat kedai 2 jam. 2 jam dah. Sebab seronok kan. Kita rasa seronok apa yang kita buat. Sedangkan zikir 10 minit pun 15 minit. Lama cukup lah tu. Itu nak cerita dari sudut kita punya hati tu. Moga-moga yalah kita kena ubah lah kot kan. Takkanlah macam tu lama-lama ni orang kata kubur dah tunggu tak lama tu ni kan. Kena ada perubahan. Ubahlah. Habis masa, yalah bukan kata pergi kedai sembang sekejap-sekejap boleh lah kan. Jumpa kawan minum sekejap tak apa masalah lah. Tapi ambillah masa juga untuk kita berzikir banyak-banyak. Jadi itu kita pasal kelebihan zikir, kerana terlalu banyak dia punya keutamaan supaya kita beramal, insya-Allah kan. Kita pun selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, supaya dia jadi benda yang hidup dalam hati kita. Kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati kan. Ya Allah bantulah, ya Allah tolong, minta tolong banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab kita kadang-kadang tak mampu ataupun lemah. Apa yang kita minta tolong kepada Allah, supaya Allah bantu kita berzikir, mengingati Allah banyak-banyak. Ala zikrik
kan, untuk kita ingat pada Allah. Bukan setakat itu saja, yang juga lah berkait dengan wa syukrik, bersyukur dengan segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan juga minta pada Allah indah dan elok ataupun baiknya ibadah kita, bukan ibadah yang kosong ataupun ibadah yang ada udang sebalik mi, itu tak nak lah. Ibadah kita buat alhamdulillah dah, tapi kadang-kadang ada niat-niat yang tak betul, tak sempurna, ataupun yang merosakkan, akhirnya kosong. Pergi tengok di akhirat nanti, habuk pun tarak, rugilah kan. Moga-moga indah ataupun baik ibadat kita. Muslimin, muslimat, sidang jamaah tetamu Allah, kita sambung. Sebenarnya kita masih lagi berbicara tentang fadilat zikir pada perkara yang melibatkan kenyataan-kenyataan keutamaan dia ataupun kelebihan dia. Kita berada pada bilangan yang ke-20, iaitu kita berhenti pada pertemuan, saya tak ingatlah, mungkin sebulan 2 bulan lepas, iaitu bilangan yang di sini sebut al-ishrun, 20. Ishrun yang ke-20, tapi saya tanda saya dah baca ni. Apa yang kesan ataupun berlaku impak kepada hati ataupun jiwa kita bila kita berzikir? Dia kata riqqatul qalbi wa khusyu'uhu inda zikri. Riqqah itu lembut hati, raqiq yang kita sebutkan sebagai hati kita akan jadi mudah tersentuh ataupun mudah terkesan dengan pengajaran. Minta tolonglah ya Allah, sebab hati kita ni payah sangat nak kita handle, uruskan ataupun kawal. Hati, Masya Allah. Sebab itulah kita minta Allah bagi lembut. Sebab hati kita silat-silat hari bulan lebih keras daripada batu. Walaupun kita kata lembut, tapi ianya lebih keras daripada batu. Batu saya selalu sebutkan, kita tengok, saya ingat budak-budak dulu kadang-kadang pergi masuk dalam gua kan, kita tengok batu itu jadi lekuk ataupun ada tempat yang kita sebutkan sebagai lompang, lubang. Kerana apa? Kerana air yang menitis beratus-ratus tahun, mungkin Allah Allah selama mana batu itu wujud yang kita tak tahu, dia boleh jadi lembut bahasanya, atau boleh jadi terkesan dengan air. Walaupun kita kata air ni apa berat sangat, apa dia punya kekuatan kan, titik tapnya kan, tapi dia boleh ada kesan. Hati para jamaah muslimin muslimat kalau dah keras, dia lebih keras daripada batu lagi. Au asyaddu qaswah, dalam Quran sebut, lebih kasar, lebih kesat. Orang yang hati keras ni, kita cakap pasal agama, cakap pasal pengajaran, dia jawab dengan perkara yang kita kadang-kadang kita tak sanggup nak dengar. Betul tak? Kita biasa dengar dalam TV pun sebut. Hak dalam TV tu mungkin hak kita tengok, bukan dalam TV pun, dalam realiti hidup pun ada kan. Mungkin ada kesilapan sana sini, proses penasihatan yang kita buat, peringatan yang kita buat mungkin salah kat mana, wallahu alam ya. Jadi dia punya respon, tindak balas tu, engkau kubur engkau jaga, jangan ada cara hak kubur aku kan, dia jawab macam tu. Allahu akbar. Kadang-kadang tu kalimah biasa tu, tak keras lagi taruh tu kan. Kalau dia buat keras lagi, kan? Sebab manusia kita boleh temui mereka yang sanggup kufur kerana nak keras kepala dia, ataupun orang kata nak jaga dia punya ego, nak jaga dia punya hati, nak jaga dia punya perbuatan. Ada lari
Tak nak sebut nama lah ni. Kan orang kenal semua kan. Kerana nak jaga apa yang dia buat tu. Lari daripada negara. Nak bersama dengan barat. Nak masuk siaran barat. Nak mempertahankan dia punya perbuatan. Sanggup. Dan dia kata nak menghina agama yang dahulunya. Susah-susah macam ni, baik aku keluar Islam. Dengar dia kata. Susah-susah, baik keluar Islam lah. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak memikir. Sebab apa? Itulah hati punya kedudukan. Jadi macam mana kalau kita tak ada hati yang lembut, yang orang kata mudah tersentuh. Disebutkan kita dah bercerita lembut hati dan khusyuk. Pada ketika berzikir, sebab dengan zikir dia akan menjadikan hati kita rasa khusyuk dan juga lembut. Orang kata ada dia punya nur. Ada dia punya cahaya. Kalau cahaya dah pergi, susahlah kita nak pulih balik. Sebab itulah dalam Quran, dalam hadis bercerita pasal hati ni sesuatu yang amat banyak. Namanya beza, betul. Quran sebut afidah, sudur, qalb, ulil albab, ulil absar, tatafakkarun, tazakkarun. Terlalu banyaklah. Tiap-tiap halaman tu akan ada yang melibatkan engkau tak fikir ke, engkau tak tengok ke, engkau tak guna hati ke, engkau tak faham ke, tak ada peringatan ke, kan? Allah ulang. Semua tu tak ada lain. Walaupun kita kata fikir, walaupun Quran sebut albab, hati, kadang-kadang Allah sebut tazakkarun, tafakkarun, tak beringat ke, tak fikir ke, semuanya itu akhirnya dia akal pergi dengan hati sekali. Sebab itu adalah dia punya raja, kita panggil kan. Selalu ayat hadis sebut ala inna fil jasadi mudghah. Selalu kita dengar, bukankah dalam jasad kamu ada seketul daging? Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadatil jasadu kullu ala wahyal qalb. Sama itu. Dia duduk sini. Yang inilah yang akan kontrol. Kalau kita baca kitab-kitab sumber utama kepada kitab ni pun Al-Ihya ataupun kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, yang diambil oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Banyaknya sumber tu. Jadi selalu dibuat ibarat oleh Imam Ghazali sebagai seorang penunggang kepada binatang ataupun kuda dan sebagainya. Kalau kita yang memandu arah tu, hati itulah yang memandunya. Itu dia. Kita sambung sikit lagi sebelum saya berhenti. Kita sambung yang ke-21. Yang disebutkan di sini al-hadiyatul wa'is ishrun. Itu al-hadiyatu wal ishrun. Yang ke-21, kelebihan fadilat lagi, dia kata apa? Yumha bi kalimatin minaz zikri asyara sayyiat. Kalau kita zikir ni, katanya lagi artinya dihapuskan dengan satu kalimah daripada zikir itu 10 kejahatan, 10 keburukan. Sekali kita zikir, subhanallah, maha suci Allah, moga-moga kita dihilangkan dengan keburukan dan kejahatan kita. Benda yang dikaitkan dengan hilang keburukan, diangkat darjat, dihapuskan dosa, benda yang Allah boleh beri
macam kita dengar hadis berkait dengan keutamaan kita berjalan kaki. Kalau disebut dalam hadis tu jalan kaki kan, setiap langkah yang kita langkah untuk menuju rumah Allah, masjid, benda-benda tu akan Allah beri kepada kita kan. Jadi gitulah dihapuskan kan gitu. Jadi kita akan dikurniakan dengan penghapusan keburukan dan kejahatan daripada apa yang kita lakukan. Itu yang disebutkan pada yang ke-21. Kemudian kita tengok yang ke-22, as-saniyatu wal ishrun. Yang ke-22 katanya tama'ninatu al-qalbi. Ni semua berkait dengan hati, betul lah. Macam yang atas pun kita dah baca berkait dengan hati. Tama'ninah lah selalu kita sebutkan. Ninatu al-qalbi wa sukunuhu liqaulihi ta'ala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Itu ayat Quran yang belakang tu. Maknanya kalau kita belajar solat kan selalu kita kata tama'ninah. Apa maksud tama'ninah? Tama'ninah artinya berhenti sekejap di antara dua pergerakan dalam dua rukun pergerakan anggota dalam solat. Kalau tak ada, maknanya tak jadi tama'ninah lah. Tama'ninah rukun lah. Jangan main. Rukun dalam solat. Dia kena ada. Kalau tidak, boleh rosak kita punya solat. Okey. Yang ni kita kalau disebutkan tama'ninatul qalbi, maknanya hati akan jadi tetap. Hati akan jadi mantap ataupun kukuh. Tetap hati dan diam sementara. Kalau tamak saya sebutkan berhenti sekejap tadilah, diam ataupun berhenti sekejap pada kita punya jiwa. Tenanglah, sebab kita selalu sebut apa-apa yang kita buat, selalunya kita nak mencapai satu kedudukan yang disebutkan sebagai ketenangan, kebahagiaan. Jadi itu semua hanya boleh hadir dalam hati yang baik ataupun jiwa yang tenang. Kita sebut selalu baca pun pasal kita punya hati yang tenang tersebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kan, jiwa yang aman, irji'i, kembalilah engkau. Itu kita nak yang itulah tu. Jadi tetap hati dan diam ia kerana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bukankah ataupun tidakkah ala bizikrillah tu kan, bukankah ataupun dengan adakah kita ada orang kata engkau tahu dengan menyebut kalimah zikir itu, bizikrillah itu akan tatmainnul qulub, akan memberi ketenangan kepada hati-hati kamu. Kan, itu dia. Bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan jadi hati kita tetap ataupun tenang, damai dan sebagainya. Sebab yalah, kalau kita nak baca ini, kalau nak tengok ayat ini boleh kita baca dalam surah yang sebut Ar-Ra'd ayat 28. Disebutkan surah Ar-Ra'd ayat 28. Kalau kita tengok ayat tu, kalau dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tu bermula dengan ayat takadus samawat yatafattarna min fawqihinna wal malaikah. Lepas tu kat sambung ayat tu lah. Sambung dengan ayat yang disebutkan tu. Dia sebab dia sebutkan kalau tengok
hampir-hampir langit takadu tu dekat-dekat, hampir, orang kata dekat-dekat lah, kita punya samawat tu, langit-langit dan semuanya yang ada di atas tu dia kata pecah. Okey, as-samawat tu yatafattarna ni macam hancur ataupun pecah. Okey, dari orang kata min fauqihinna, dari sebelah atasnya. Kerana apa? Kerana takutkan Allah. Sebab gerun takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kena orang kata ada perasaan itulah yang disebutkan lah. Jangan kita jadi sebaliknya. Kena ada takut kepada Allah, kena takut pada kemurkaan ataupun Allah punya kemarahan, kan, pada kemurkaan ataupun kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, dan ianya bukan setakat itu saja, dan juga para malaikat pun sama jugalah, dan malaikat pun bertasbih, yusabbihuna. Kalau kita nak baca ayat sebut lebih panjang lagi lah, yusabbihuna itu. Okay. Dalam ayat yang disebutkan sebagai supaya kita terus kekal ataupun berada dalam zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin, sidang jamaah muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, insya-Allah saya kira saya nak berhenti di situlah. Jadi sebagai pengakhiran ataupun kesimpulan daripada perbincangan kita, di antara perkara yang kita kena jadikan amalan ialah memperbanyakkan kita punya zikir. Dan cara mudahnya ialah kena selalu pegang ataupun guna alat untuk kita berzikir. Tasbih ke huruf, orang kata kita punya, sebab ini walaupun kadang-kadang mungkin orang kata nampak sangat ataupun orang kata macam nampak macam orang kata nak tunjuk ke orang lah, senang cerita. Tapi apa-apa saja yang kita buat, kalau ada dia punya penyokong ataupun kita panggil sebagai alat yang boleh memberi ingatan kita kepada untuk buat perkara itu lebih baik. Walaupun mungkin pada peringkat awal akan timbul rasa orang nak menunjuk ke, riak ke, takabur, tapi kita ingatlah, apa-apa sahaja amalan yang kita buat ialah kita buat mungkin awal-awalnya ada sikit masalah, tapi kalau kita teruskan dan istiqamah, insya-Allah akan datang keikhlasan ataupun kita punya yang kita sebutkan dalam selalu orang duk hantar pesanan Tuan Guru Haji dan Datuk Dr. Harudin macam-macam lah. Maknanya kita buat sesuatu sampai satu ketika ia bawa kita ikhlas. Jangan duk tunggu ikhlas dulu baru nak buat. Sebab ada setengah orang kata aku nak malas buat, belum ikhlas lagi nak buat. Bila nak ikhlas? Kita buat satu amal sehinggalah satu waktu akhirnya kita akan jadi ikhlas. Jadi kita teruskanlah dulu walaupun macam nampak macam sebutkan tadilah, kalau bawa tasbih panjang orang kata semacam je ni, pelik pula ni. Tak apalah, awal-awal kan. Lepas tu kan kita teruskan. InsyaAllah kita akan jadi orang yang lebih ikhlas nanti, lebih baik dalam amal kita. Okey. Jadi saya berhenti, insya-Allah saya akan sambung pada yang seterusnya, iaitu as-salisatu wal ishrun, yang ke-23. Akhir dengan lafaz yang mulia, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma iftah alaina futuhan arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al malaika al muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim
Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa